link untuk Google Site pengurusan sekolah SMK Indapura 1. Okay, kalau kita tengok ni untuk tahun 2022, 2023 lah. Dan di sini kami juga ada bahan-bahan daripada tahun sebelumnya. Untuk tahun 2020 dengan tahun 2019 pun ada, tapi dalam link yang berbeza disebabkan oleh domain yang berbeza lah. So apa yang kami masukkan dekat sini, first kali kami masukkan ialah tentang buku pengurusan. So pengurusan dalam Google Drive kita buat secara live macam ni. Okay, so cikgu boleh tengok lah. Dan jika ada sebarang perubahan dalam buku pengurusan ni akan diupdate semula dalam bentuk PDF dan diletakkan yang terkini. So selain daripada tu, konten dia ialah kami juga ada senarai ID dia 5 dan juga dekat sini ialah tentang pengurusan SKPMG 2. Contohnya ialah tentang ni penjajaran strategik, pelan taktikal operasi. Kemudian dekat bawah ni ada lagi link dalam untuk Google Drive untuk file-file yang berkaitan dengan pengurusan SKPMG 2. So link ni semua kalau saya klik dia akan membawa kepada Google Site yang lain lah. So yang ini link kalau cikgu tengok dekat atas ni, okay, boleh dekat sini kan, dekat atas tu dia ialah daripada cikgu yang menguruskan SKPMG. Semua hanya di hyperlinkkan semula ke dalam site pengurusan sekolah ni. Tak semestinya seorang sahaja yang buat dan link ni masukkan maklumatnya daripada directly dalam ni. So cikgu-cikgu lain pun boleh juga buat dan kita hyperlinkkan sahaja kepada Google Site yang berbeza. Okey, so itu yang umum lah. Untuk kurikulum yang kebanyakannya paling banyak kalau kita lihat dekat sini, kami ada pengurusan untuk PBD tahun semasa, headcount dan pengurusan peperiksaan tahun semasa. Ada juga link digital buku teks KPM mengikut subjek dan juga mengikut tahun. Okay, contoh PBD ni mengikut tahun. Okay, this one. Kemudian headcount juga mengikut tahun. This one. Ikut tingkatan, sorry. Buku teks juga mengikut tingkatan. Nanti kita go through sekejap. Dan di SKP ini juga semua ada. So maksudnya cikgu dah dia kira one stop center lah dan juga tapak penjajaran. Kalau dah tak perlu nanti kita akan masukkan dalam archive lah. So mana-mana yang tak perlu. Kemudian tu juga macam untuk core curriculum, unit curriculum dia menggunakan tapak dia sendiri. Kami cuma hyperlinkkan saja kepada tapak pengurusan ni. So kalau untuk pengurusan core curriculum kita boleh tengok dia akan buka link lain. Ni lah tapak pengurusan dia. So berkaitan dengan unit uniform, setiap unit. Okay. Yang ini cara mereka ialah kepada Google Drive. So maklumat-maklumat yang berkaitan untuk setiap pengurusan tu lah. Okay. Kemudian kelab persatuan, sukan permainan, rumah sukan, sukan permainan. Okay. Semua. Juga ada pelan taktikal dan operasi. Dan juga untuk maklumat tahun lepas pun juga ada kat sini. Sekiranya perlu rujukan. So kami dalam proses untuk membuatkan archive untuk tahun 2020 hingga 2019 dimasukkan dalam tapak yang sedia ada ni. Okey. So berbalik kepada set pengurusan sekolah tu, contoh apa yang kami archivekan ialah yang berkaitan dengan tahun sebelum-sebelumnya. Contohnya kami ada sistem pelaporan PDPR sendiri. Sebelum JPN buat, kami dah buat. Kemudian SKPMG yang ini ialah standard 4 di mana yang kita buat ialah contohnya so this one. So untuk yang standard 4 ni kita buatkan dia punya link
kepada fail SKPMG tersebut, tetapi hanya boleh dibuka oleh guru tersebut, penilai 1, penilai 2 dan hanya pengetua sahaja yang boleh buka. Contohnya Cikgu Azliza Zamli. Kalau saya nak buka, saya tak ada akses disebabkan oleh yang ini daripada akaun admin saja. So hanya Cikgu Azliza, pengetua dan juga dia punya penilai 1 dan penilai 2 saja yang boleh membuka fail SKPNG standard 4 ni. Okey. So itulah. So yang kita nak fokuskan ialah contoh bagaimana template yang saya buat untuk head count. First kali kita tengok head count dulu. Oh, head count saya tak selesaikan lagi sebab kita belum periksa kan. So untuk head count ni masih belum ada link lah. Tapi lebih kurang sama saja apa yang saya buat dengan yang SMK Kelapa Sawit dah buat melalui saya tahun 2 tahun sebelumnya. Cuma kena sentiasa update dia punya link yang terbaru. Yang lama tu kita simpan saja. Kita tak replace data yang daripada lama kepada yang baru. Sebab kita nak semua data tu bila kita nak akses semula dia terpakai pada bila-bila masa. Okey. So seterusnya dekat yang kami dah buat yang barulah untuk tahun 2021 dan juga 2022 ni, iaitu untuk pentaksiran bilik darjah. So sistem yang lebih kurang sama dengan head count, tetapi dia berbeza sedikit dengan apa yang BBK berikan. BBK berikan ialah satu fail untuk setiap mata pelajaran untuk setiap cikgu. Cuma apa yang saya buat kan dalam template PBD ni, dia ialah dari segi kita memudahkan pengurusan murid tu sendiri. Jika ada murid keluar ataupun murid baru masuk, cikgu kelas hanya perlu isikan pada maklumat asas ini saja. Maksudnya kalau murid tu pindah, so kita hilangkan dia, maka pelaporan PBD untuk murid tersebut akan hilang sekali lah. So tak dikira. So daripada maklumat asas ni, okay, senarai nama murid ni, so kita masukkan kepada tapak pelaporan untuk setiap mata pelajaran. Contohnya saya masukkan ini nama saya. Okay. So nombor IC saya letak 001. So dia akan ikut ni auto bentuk nombor IC dan juga dia punya jantina. So apa yang terhasil ialah dekat mata pelajaran bahasa Melayu ni akan automatik ada. Cikgu hanya perlu mengisi tahap penguasaan untuk bidang mata pelajaran BM. Contoh ini 4. Saya tak pandai baca, saya dapat 4. Saya tak pandai menulis, saya dapat 3. Dan juga tapak pengurusan keseluruhan. Contohnya 6. 6 tak mungkin lah kan, so kita ambil 3. So penguasaan secara sederhana. And then daripada sini kita ada seperti BPK, dia ada tapak pelaporan untuk mata pelajaran tersebut. Contohnya macam ni. Okay. So dalam mata pelajaran tersebut, dia adalah untuk mata pelajaran itu sahaja. Okay. So untuk print, cikgu hanya perlu pilih nombor murid kat tepi tu, dia akan bertukar lah. Kalau nombor 2, nombor 3 dan seterusnya. Macam saya ialah murid nombor pertama, so dia akan keluar. So daripada sini, ini ialah pelaporan secara mata pelajaran dan kami kumpulkan untuk tahap penguasaan keseluruhan. Okay, tahap penguasaan keseluruhan this one di sini. So hanya dekat bahagian rumusan penguasaan mata pelajaran keseluruhan RMPK ni. So nama saya, nombor IC, jantina dan juga dia punya TP keseluruhan saja. Okay. Untuk setiap mata pelajaran yang ada dalam kelas tersebut lah. So daripada sini untuk cetakkan pelaporan, so kita boleh print pada pelaporan gabungan. Contohnya saya nombor 1. So ini saja akan keluar nama saya,
dan juga subjek-subjek yang lain. Dalam tu untuk kelas tersebut jika tak ada yang ambil, so dia ni kalau dia tak ambil subjek tu, kita akan jadikan dia tidak berkenaan. Okey, tidak berkenaan. So bila kita print, dia akan keluar seperti ini. Okey, so daripada situ kita ada juga bentuk-bentuk graf pelaporan. Contohnya graf pelaporan TP keseluruhan. TP ikut ini ialah TP keseluruhan. Contoh bahasa Melayu, okey, yang TP keseluruhannya ada seorang saja yang TP1. Yang lain-lain semuanya lah untuk semua mata pelajaran untuk kelas tersebut. Okey. Selain tu kita ada juga analisis TP keseluruhan yang mengikut macam dalam table biasa je. Kenapa saya buatkan table ni? Sebab kita nak pindahkan datanya kepada tapak gabungan untuk keseluruhan tingkatan. Kita juga ada yang saya buat ni ialah graf pelaporan untuk subjek tersebut. Contohnya bahasa Melayu, dia ada 3 bahagian, mendengar, membaca dan juga menulis. So, juga ada graf untuk setiap bahagian tersebut. So, kalau BM ada 3, ada 3 sajalah, yang lain dia tak keluar. Okay? Dia tak keluar, dia kosong. So, kalau kita print, dia akan setiap 4 graf. So, kita print mana yang perlu sajalah. Okay. So, itu ialah tapak PBD dia. So lebih kurang tu lah. So selain tu dalam kurikulum ni, contoh yang dalam buku teks, apa yang cikgu nampak ni standardized semua. So contoh buku teks tingkatan 1, saya buatkan macam ni. Okay. Kemudian di SKP juga pun sama. So dekat daripada sini, cikgu-cikgu hanya perlu pergi kepada Google Site ni dan ambil bahan yang dia perlu. Kalau dia perlu dan nak download, dia download lah. So lebih kurang macam ni lah. Ni sebenarnya untuk pengurusan SMK Indapura 1 dalam satu Google Site sahaja. Okay. So saya rasa secara umumnya saya rasa jelas lah. Okay. Itu saja, sekian, terima kasih.